وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Untuk memberkati majlis kita pada malam ini, insya-Allah kita sama-sama memulakannya dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya kasihi Tuan Imam kita, Tuan Bilal, dan seterusnya ahli-ahli jemaah yang hadir dalam majlis ini pada malam ini, moga-moga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali insya-Allah bersama-sama lagi dalam siri kita bersama-sama untuk mentadabbur juz amma atau ayat-ayat lazim. Pada malam ini insya-Allah kita akan melihat kepada satu surah yang baru, iaitu surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Jadi alhamdulillah kita telah dapat bersama-sama sejak beberapa lama, setiap minggu alhamdulillah, setiap minggu satu surah, dan kita telah hampir-hampir nak menghabiskan yang kita panggil sebagai ayat-ayat lazim. Jadi pada malam ini insya-Allah surah ini yang akan kita baca, yang akan kita sama-sama tadabburkan, cuba ambil pengajaran. Tadabbur artinya kita belajar sedikit pengertiannya secara ringkas, dan kemudian pengajaran-pengajaran yang sepatutnya kita ambil daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah ini adalah surah yang terpanjang lah, kita boleh katakan, dalam senarai ayat-ayat lazim, daripada qul a'udzu birabbin nas sehingga wadduha. Ini adalah surah yang paling panjang. Panjang-panjang pun taklah sepanjang Al-Baqarah ataupun Al-Imran atau An-Nisa, tapi panjang sikit lah. Dalam mushaf tak sampai satu muka surat. Ayatnya ada 8, dan ini adalah di antara surah-surah yang ramai ulama mengatakan ianya adalah turunnya di Madinah. Jadi kalau hampir kesemua surah-surah daripada juz 30 ni adalah turunnya di Makkah, kecuali 2 surah sahaja yang ramai ulama mengatakan ianya adalah surah Madaniyah, iaitu surah An-Nasru, Iza Jaa Nasrullahi wal Fath, dan kemudian surah ini yang akan kita baca pada malam ini. Yang pertama kita akan tengok apa makna bayyinah. Bayyinah ni diambil daripada ayat nombor 1 daripada surah ini. Erti bayyinah ni maknanya jelas, maknanya terang. Satu benda yang tak kabur, satu benda yang tak ada bela-bela, yang clear, crystal clear. Crystal makna terang, jelas, nampak, sungguh, tak ada kelabu-kelabu. Itu nama dia Al-Bayyinah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah ini satu perkara yang kita perlu fahami sama-sama, kerana semua perkara yang Allah Ta'ala bila diturunkan kepada kita, dia beritahu kepada kita, maka perkara itu adalah satu perkara yang sangat-sangat besar nilainya. Allah Subhanahu wa taala tak ceritakan tentang bagaimana nak tanam kurma, bagaimana nak tanam kelapa, piasau-piasau, bagaimana nak tanam padi, walaupun padi itu penting untuk manusia. Nak makan apa kalau tak ada nasi? Nak makan apa kalau tak ada roti? Walaupun perkara makanan ni penting, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengajar dalam Quran ni bagaimana nak tanam pokok. Tanam durian sahlah tak ada. Tanam padi pun tak ada, tanam gandum pun tak ada. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran
itu adalah perkara yang sangat penting. Kerana Allah Ta'ala akan memelihara Quran ni daripada zaman Nabi Muhammad SAW sampai kepada hari kiamat. Artinya apa yang ada dalam Quran ni tak berubah. Bila dia tidak berubah, artinya perkara itu adalah perkara yang tetap penting daripada zaman Nabi sampailah kepada akhir zaman, pada hari kiamat. Jadi kalau perkara lain mungkin setengah tu penting pada satu ketika. Kereta lembu dulu penting, sekarang tak berapa penting dah. Kereta penting. Dulu telefon tu yang tepi-tepi jalan tu, yang dalam kotak tu, dulu penting, sekarang tak penting dah. Orang ada di tangan masing-masing. Jadi maknanya ada setengah-setengah benda penting pada satu masa. Anak panah penting zaman Nabi, sekarang tak penting dah. Penting senapang, pistol semua. Jadi maknanya ada benda penting pada setengah-setengah ketika, ada benda setengah-setengah tu penting pada ketika yang lain. Tapi apa yang ada dalam Quran ni adalah perkara-perkara yang penting sepanjang zaman, sepanjang masa, bila-bila masa, di mana-mana pun. Orang tu di Afrika ke, di Asia ke, di Amerika ke, selatan utara ke, ataupun orang-orang di Antartika ke, Arktik ke, ikutlah di mana dengan sejuk panas, semua itu penting kepada Quran. Jadi artinya apa dalam Quran tu penting, bukan untuk dibaca sahaja. Dibaca, kalau kita nak baca, kita baca Qul Huwallah cukup. Baca Qul Huwallah 3 kali satu Quran, bukan gitu tak imam dia. Ataupun baca ni sama menyamai ini. Maksud Nabi SAW beritahu, bukan kata-kata tipu tu, tapi kenapa kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan pahala, orang baca Quran mana pun sama saja pahala dia, satu dapat 10, satu dapat 10, satu dapat 10. Tapi Allah Ta'ala turunkan Quran ni 604 muka surat lah ikut cetakan sekarang, 604 muka surat, iaitu 114 surah. Kenapa Allah Ta'ala turunkan banyak tu? Kerana nak menjadi bayyinah. Inilah yang kita sebut pada malam ni, yang kita nak baca pada malam ni. Semua ayat Quran adalah bayyinah, iaitu satu benda yang explain kan, satu benda terangkan satu benda tu sehingga clear, supaya tak ada lagi sama-sama. Jadi semasa Nabi SAW datang, ada dua jenis manusia lah. Allah Ta'ala bahagikan manusia ni kepada dua jenis yang tidak beriman. Yang pertama nama dia al-musyrik, musyrikun, musyrikin, tu ikutlah baris dia kan, itu adalah bahasa Arab dia tu, tapi sama je, musyrikun dengan musyrikin. Itu satu kelompok, iaitu musyrik ni ialah orang-orang yang tidak menyembah Allah, tapi dia sembah macam-macam lah, dia syirik. Sama ada dia ni sembah berhala, batu ke, kayu ke, pokok ke, roh-roh orang dulu ke kan, ataupun dia tak sembah apa-apa, dia sembah diri sendiri. Nama dia ateis. Ada sembah otak sendiri, akal, macam saintis yang tak beriman. Dia sembah otak dia je. Dia rasa apa yang dipikir itulah betul sekali dalam dunia. Itu pun musyrikin, musyrikin. Jadi itu satu kelompok. Kalau zaman sekarang ni adalah kategori-kategori itu, tak perlu sebutlah kan, kita cari sendirilah. Orang sembah benda-benda yang selain daripada Allah, ataupun tak sembah apa-apa. Komunis masuklah dalam ni, musyrikun. Yang keduanya, di zaman Nabi itu, Nabi berdepan dengan ada satu lagi kelompok, nama dia Ahlul Kitab. Nama dia Ahlul Kitab ni artinya ialah orang yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Dua kelompok saja yang ada, iaitu yang pertama nama dia Yahudi, yang kedua nama dia Kristian. Yahudi artinya ialah orang-orang yang mengikut, dakwaannya mengikut Nabi Musa alaihissalam, nama dia Yahudi. Kemudian yang kedua An-Nasara, orang Kristian. Jadi orang Kristian ni pun sebenarnya kalau ikutnya satu kelompok sama sebenarnya. Yahudi dan Kristian ni dua-dua tu adalah daripada Bani Israel asalnya. Tapi orang Yahudi ni sombong sikit, sombong bila-bila, dulu, kini dan selamanya. Orang Yahudi ni dia tak nak terima Nabi Isa alaihissalam. Walaupun Nabi Isa tu anak Maryam tu anak Imran tu Bani Israel. Surah Ali Imran, surah keluarga Imran. Keluarga Imran tu termasuklah dalam tu Maryam tu anak dia Isa alaihissalam. Isa beritahu, aku diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu semua. Orang Yahudi tak terima, orang Yahudi nak bunuh dia. Lalu berlakulah peristiwa usaha nak bunuh Nabi Isa, lalu yang dibunuh tu orang lain.
Jadi ceritanya ialah itu nama dia Ahlil Kitab. Mereka pernah dapat kitab, dapat Taurat dan juga dapat Injil. Tapi mereka ubah Taurat, mereka ubah Injil. Tapi Allah Ta'ala tetap namakan mereka tu sebagai Ahlil Kitab. Kerana mereka pernah dapat kitab. Dan mereka kata mereka ni ikut yang kitab tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan dalam ayat nombor 1 pada malam ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ulama-ulama ni masa nak tafsirkan surah Al-Bayyinah ni paling banyak pendapat ulama nak ceritanya apa maksud ayat ni, apa maksud ayat. Setiap satu ayat tu banyak pendapat-pendapatnya. InsyaAllah kan kita ambil yang paling ni lah, kalau tak habis. Kita ambil yang paling kuat lah di kalangan ulama-ulama sebut ni. Ayat yang pertama ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, Lam yakunil lazina kafaru. Tidak adalah orang-orang kafir. Allah Ta'ala pun sebut lah bahawa ni mereka ni kafir. Siapa mereka ni? Ahlil kitab wal musyrik. Maknanya dua-dua ni kafir. Kalau tak ikut Nabi Muhammad, sah kafir. Tapi mereka ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata munfakkina. Munfakkina tu artinya ialah berpecah, maksudnya asal dia, asal makna dia berpecah. Berpecah ni artinya ialah menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datanglah kepada mereka bayyinah. Jadi maknanya ada pendapat ulama kata mereka ni tidak dianggap sebagai, tak dikira sebagai keluar daripada agama, sehinggalah bila datang bayyinah kepada mereka, mereka pun tolak. Jadi kenapa orang-orang kafir ni tolak? Orang-orang ahli kitab ni tolak? Nabi ni dianggap tolak, dikira sebagai tolak. Kalau Nabi bayyinah tak datang kepada mereka, maka mereka ni tak dianggap sebagai tolak. Kita tak boleh kata lagi, oh dia ni tolak, kita tak beritahu pun lagi. Tolak apa? Bila kita dah beritahu kepada mereka, bila dah jelas kepada mereka, bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dah beritahu kepada mereka ni, tiba-tiba mereka menolak juga. Pada masa tu, maka Allah pun Ta'ala pun kata mereka ni kafir. Jadi kafir tu kerana mereka tu menolak. Sebab tu kalau ada satu kelompok manusia, satu jenis manusia yang dipanggil sebagai ahli fitrah, dipanggil. Ada satu kelompok dalam Islam ni kita panggil dia ahli fitrah. Ahli fitrah ni ialah orang yang mana dia tak dapat apa-apa pengetahuan tentang apa ni, tentang Nabi, tentang ajaran Nabi. Dia tak tahu apa-apa, dia tinggal mungkin jauh daripada orang, dia mungkin tak sampai kepada dia. Maka orang tu dia bukan ahli syurga, bukan ahli neraka, tak boleh masuk dalam kategori itu. Kerana apa? Kerana mereka ni tak tahu. Jadi panggil dia ahli fitrah. Gitu. Ahli fitrah maknanya kelompok orang yang tak dapat apa-apa mesej kepada mereka tentang agama yang betul. Jadi mereka ni terjauh. Jadi mereka ni Allah Ta'ala tak kira sebagai orang kafir. Tapi apabila dah datang kepada manusia, kepada orang ini, bahawa Islam itulah yang betul, yang lain tak betul, bukan datang hanya macam tu saja, tapi maknanya dengan clear, maknanya dengan bayyinah. Maksud bayyinah ni mana clear, nampak tak? Selagi mana tak nampak, cerita. Jadi kita tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah sahaja, di Mekah saja 10 tahun. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan sebulan, bukan seminggu. Kalau ikutnya Mekah ni kecil je, kecil maknanya bandar, bukan bandar. Kata besar mana, besar rimba je kot, tak sampai besar rimba kot. Saya rasa nak kata besar mana tu, besar Mentiri, besar sangat Mentiri tu. Sebab penduduk dia 10 juta, 10 ribu orang. Kita tahu 10 juta, 10 ribu je. Jadi bila 10 ribu, lepas tu pula zaman tu tak ada telefon, tak ada telefon tangan, tak ada televisyen, tak ada apa ni parabola, tak ada TV. Jadi orang tu panas pula, tak ada aircon, tak duduk di rumah. Berjalan, jumpa, masing-masing tu kenal antara satu sama lain. Orang Arab ni dahsyat kenal dia tu, bukan sekadar dia kenal awak ni nama apa, ayah awak nama apa, sampai keturunan habis 10 keturunan dia boleh kira, boleh tahu. Oh dia ni keturunan ni. Saya dengan dia berjumpa di keturunan yang ke-17. Dia boleh cakap macam tu, dia boleh tahu. Hebat ni. Maknanya orang Arab ni dia boleh tahu, sampai bukan setakat orang,
bukan saudara dia, bukan kawan dia, kuda pun dia tahu. Kuda awak ni band apa? Bukan band lah maknanya. Ni keturunan, ni kuda kita ni bertemu pada keturunan yang ke-10, dia kata. Kuda saya dengan kuda awak. Sampai macam tu dahsyat dia. Orang Arab ni kenal bukan saja antara mereka, tapi lebih dahsyat sampai ke atas pun mereka kenal, sampai keturunan-keturunan. Jadi Nabi SAW ni kenal semua tu. Bila Nabi kenal, maknanya nak dakwah, nak sampaikan Islam tu mudah kan? Tak ada orang dah di Mekah tu yang tak tersampai. Bahkan ada cerita mengatakan bahawa Nabi SAW pergi ke rumah Abu Jahal tu, dia ketuk rumah Abu Jahal tu nak cerita pasal Islam ni lebih daripada 100 kali. 100 kali maknanya pergi tolak, tak tahu 1 kali berapa. Tapi Nabi tinggal di Mekah ni 10 tahun. Sehinggalah sampai kepada tahun yang ke-10 mereka boikot Nabi, tak lari juga, Nabi duduk situ juga 3 tahun boikot. Bila 7 tahun boikot, dah Nabi dah kematian Abu Talib, bila dah kematian Khadijah, barulah Nabi pergi ke Taif kan. Itu pun kena halau juga. Jadi maknanya sini Nabi ni memang bayyinah betul-betul, memang menerangkan betul-betul. Tiba-tiba mereka pun kafir juga. Bila kafir juga, Allah Ta'ala pun katalah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bila datang bayyinah memang tak nak terima juga, itu artinya memang kafir ni. Itu yang pertama kan. Jadi siapakah bayyinah tu? Ayat yang kedua ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan bayyinah ni kalau ikutnya ada dua lah ada dua. Yang pertama sekali Rasul tu sendiri tu adalah bayyinah. Sebab bila datang Rasul, Nabi SAW sebelum umur 40 tahun dia tak sibuk nak cerita-cerita ni. Tapi bila sampai 40 tahun datang wahyu pada dia, Allah Ta'ala berkata, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir. Wahai orang berselimut, sudah jangan duk selimut lagi lah kan. Apa selimut-selimut lah macam tu lah, ni terjemahan saya kan. Sudahlah selimut ni orang malas, selimut ni orang tak ada kerja, selimut ni orang apa duduk selimut ni. Bangun, kum, dia kata kan. Kum, kemudian dia kata kum buat apa? Bukan kum pergi kerja, bukan kum pergi gosok gigi, tu kan, tu pandai-pandai sendirilah. Tapi Allah Ta'ala kata kum fa'anzir, kamu sekarang kena pergi untuk beri peringatan. Maksud dia peringatan apa? Iaitu ceritakan apa yang kamu dapat ni. Ayat tu ayat yang keberapa tu? Ayat yang kedua dah turun. Setengah ulama kata kan, setengah kata 3. Kata, kalau yang kedua artinya yang pertama ialah Iqra. Maknanya Iqra bacalah 5 ayat turun, selepas tu terus suruh pergi berdakwah, pergi bercerita pada orang. Maknanya tak boleh apa pun yang kamu dapat wahai Muhammad melainkan kamu mesti cerita pada orang. Kalau tak, kamu tak jadi bayyinah. Sebab itulah bayyinah sini nombor 1 ialah Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Kamu datang ni Muhammad, datang buat apa? Kamu mestilah yatlu, disebut situ. Kamu datang wahai Muhammad daripada Allah, kamu ni Rasul daripada Allah, yatlu suhufan mutahharah. Membaca suhuf tu maknanya benda yang tertulis lah. Tapi bukan Nabi Muhammad tu pandai membaca. Memang majoriti ulama yang kuatnya kata Nabi Muhammad ni tak pandai membaca, tak pandai menulis. Tapi dia baca daripada apa? Dia baca daripada dada dia, daripada dalam hati dia, daripada maknanya sebagaimana yang diceritakan dalam ayat-ayat yang lain. Nabi SAW bila Jibril datang ni, dia akan kadang-kadang mula-mula tu Nabi SAW ni sibuk nak baca juga bila Jibril baca, Nabi pun nak baca juga. Sehinggalah turun ayat kata apa? La tuharrik bihi lisanak, wahai Muhammad, jangan kamu cepat sangat, tak apa, relax sikit, relax lu je, mak dia gitu kan. Jangan kalut nak baca. Sebab apa? Sebab Nabi takut lupa. Jibril baca, dia pun nak ikut. Allah Ta'ala kata la tuharrik bihi lisanak, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kamilah yang akan ceritakan kepada awak, akan baca kepada awak ni, awak akan ingat. Jangan takut Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut selepas daripada tu kan, bahawa Nabi ni yatlu, dia membaca daripada hatinya suhufan mutahharah. Apa yang Nabi baca ni mutahharah. Mutahharah artinya suci. Suci apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala kirimkan daripada Allah Ta'ala kepada melalui Jibril tu, tak boleh siapa tangan-tangan kacau. Yang selalu nak kacau ni syaitan lah. Syaitan, iblis. Kerja dia sibuk nak kacau, sibuk nak ubah gini kan. Supaya apa? Supaya lari.
Dia Quran ni bahasa Arab ni kalau lari sikit dia akan lari dah. Lari satu perkataan dia akan lari dah. Infaka yang faku nafaka, dia jadi lain makna dia tu. Jadi sebab tu iblis dan penjahat kuncu-kuncu dia ni, syaitan ni akan cuba untuk ubah yang sampai kepada tu. Tapi tak boleh. Bila Nabi SAW dah diutuskan, malaikat dah jaga tu Lauh Mahfuz, tempat tertulisnya mushaf tu yang asal dulu. Jadi jin-jin ni nak pergi tengok kan, jin-jin nak pergi intai Allah sebut dalam Quran, lalu direjam mereka itu dengan meteor. Kita sebut meteor tu apa? Tahi bintang tak? Meteor orang sebut kan, orang putih sebut meteor tu. Orang Melayu panggil tahi bintang. Tak tahulah bintang bila bertahi ni kan. Tapi maknanya tahi bintang yang kita nampak tu sebenarnya adalah bila jin tu dia nak naik ke atas tu, dia nak pergi mengintai. Sebab tu bila kita baca dalam surah jin, dia akan dia cerita perkara ni, iaitu jin kata, tak boleh dah kita sekarang ni, dulu boleh, ni mesti ada something happen. Dia cakap apa something happen? Sebab tu dia merayau-rayau, dia suruh tentera-tentera dia tu pergi tengok apa jadi ni sebenarnya. Dia adalah pergi ada sampai ke Mekah tu. Sampai Mekah, ya Allah, dia tak kata lagi ya Allah saya, kita buat terkejut kan. Dia kata, ada benda dah berlaku sini yang kita tak tahu, iaitu apa? Muhammad telah diutuskan. Padanlah langit, pintu langit dah tertutup lah, kita nak pergi tu ada tahi-tahi bintang tu. Jadi itu dia kata mutahharah. Jadi Quran ni suci, maknanya tak boleh disentuh oleh jin-jin, tak boleh dikacau. Jadi dia tu bersih, datang pure daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fiha kutubun qayyimah. Apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad tu ianya adalah, dia kata pada suhuf itu, fiha fi suhuf tu kutubun qayyimah. Kutubun ni dalam bahasa Arab ni banyak makna. Satu makna kita ambil dua makna. Yang pertama maknanya ialah satu benda yang tertulis lah, kitab lah kita panggil, kitab kutubun yang tertulis. Tapi ada satu lagi makna dia ialah kutubun, maknanya ialah undang-undang atau syariat yang qayyimah. Jadi ramai ulama mengambil makna ni. Dia kata dalam Quran ini, dalam mushaf tu, apa yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu, dia mempunyai padanya tu kutubun qayyimah, undang-undang, peraturan, syariat yang qayyimah. Qayyimah ni ada dua makna. Qayyimah ni, yang pertama maknanya terus lurus, yang tak ada bengkok-bengkok. Tapi dia juga boleh makna apabila satu benda tu bengkok, dia boleh luruskan. Gitu. Satu benda yang tak betul, dia betulkan. Itu qayyimah juga. Jadi dua-dua makna dia boleh pakai pada sini, iaitu Quran ini dia adalah betul, makna tak ada tak betul. Kalau siapa kata tak betul, macam tak betul, orang yang kata macam tak betul, dia tak betul. Sebab apa? Dia tak nampak Quran tu betul, dia tak nampak. Kadang-kadang akhirnya mungkin selepas 10 tahun, selepas 20 tahun, 30 tahun, orang yang kata tak betul tu terpaksalah rupanya memang dia tak betul. Sebab tu dalam Quran tak ada yang tak betul. Walaupun dulu contoh orang kata ada ni Quran kata bumi ni rata, ni orang duk bergaduh sampai sekarang ada lagi, sampai sekarang ni orang dah naik stesen angkasa lepas, naik ke bulan, naik apa ni, ada lagi orang kata bahawa bumi ni flat. Dia kata bumi ni flat. Sebab apa dia kata? Sebab dalam Quran tu dalam Quran sebut, bukan kesebut Allah Ta'ala katakan Allah Ta'ala menjadikan arda ni mihada. Mihada tu maknanya terhampar macam kapet, terhampar. Jadi dia kata tengok tu dalam Quran kata mihada, maknanya bumi tu flat lah tu. Gitu. Tengok tu terjemahan awak pergi pandai-pandai. Siapa kata Allah Ta'ala mengatakan Quran tu flat? Quran tu flat, bumi ni flat. Dia kata Quran. Mana Quran kata? Tu ayat tu tak kata bumi tu rata macam padang bola ke, rata macam padang ke. Tetapi ayat tu kata kamu nampak macam dia rata, bukan dia tu rata. Awak ni. Sebab zaman dulu mana orang naik ke bulan, naik ke atas tinggi-tinggi ni. Zaman dulu tak ada lagi tu, yang naik gigantik tu naik tu kan, orang naik. Sekarang ni dah orang kaya-kaya kan. Pergi melancong 8 minit pun dah bayar juta-juta tau. Naik atas kapal terbang baru ni tu, naik kat atas. Masya-Allah kan tau. Jadi orang tak ada lagi mana masa tu. Jadi pada pandangan orang tengok macam rata.
Jadi dia pun terjemahkan, dia kata Quran mengatakan, Quran tak kata pun bumi ni rata. Quran kata pada pandangan kamu nampak macam rata, tapi hakikat dia tu kamu belajar sains, kamu kajilah sendiri kan, benda tu bukan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah berbohong. Kalau yang berbohong tu manusia tu yang berbohong, cuba terjemahkan Quran dengan cara yang tidak betul. Sebab itulah kita ni yang kita misalnya Quran ni bukan turun untuk menceritakan kepada kita, nak beritahu kepada kita tentang perkara-perkara saintifik. Ulama kata saintifik. Saintifik tu apa tu lah tu kan, matematik, saintifik apa benda tu kan, biologi ke, chemical ke, apa benda, fizik ke, benda-benda tu adalah perkara yang Allah Ta'ala serah kepada manusia supaya manusia itu berfikir. Bukankah Allah Ta'ala dah beri pemikiran kepada manusia? Fikirlah sendiri. Pergi belajar sekolah buat apa kan? Belajar kitab besar-besar, kitab tu lah, bukan kitab fiqh. Kitab tu kitab sains, kitab fizik, kitab apa tu kan, dalam bahasa Arab dia panggil kitab lah kan, sebab buku tu ialah kitab. Jadi tu kitab besar-besar tu, baca tu untuk apa tu? Itu untuk kamu hidup atas dunia ni. Tetapi kalau kamu bina bangunan, kita kata ni bangunannya cantiknya, bangunan ni nak bina ni masjid ni lah kata nak bina ni, bukan mudah ni kan. Orang nak design dia dengan engineering dia nya macam-macam ni, kalau tak sekejap dia jatuh berdebuk tau. Sebab ada tu dia punya kandungan-kandungan tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bukan datang nak ajar kepada kita cara nak buat bangunan, tapi Allah Taala nak ajar kepada kita kenapa awak buat bangunan. The why tu, bukan the how. Tuan, putih pula macam banyak. Jadi the why. Kenapa awak buat bangunan ni? Sebab kerana saya nak jadikan sebagai tempat ibadah. Kenapa buat macam ni? Supaya dia ni cantik. Bila cantik orang akan suka kan. Macam tu. Tu otak manusia boleh fikirkan. Tapi tujuan tu kena betul. Tujuan tu lah yang tak betul zaman sebelum daripada datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Nabi Hud nama dia Ad kan? Ad. Kaum Nabi Hud nama dia Ad. Ad ni ialah tak ada dah sekarang ni. Orang pergi cari memang tak jumpa apa. Sampai sekarang tak jumpa kesan dia tu. Dikatakan terletak di antara dekat dengan Hadramaut. Maknanya di antara negeri Oman, Arab Saudi dengan Yaman, kawasan tu. Dikatakan dia bukit pasir, Ahqaf dia panggil. Kawasan tu tempat siapa duduk, iaitu kaum Ad. Allah Ta'ala utuskan kaum Ad ni ialah tak berapa jauh daripada Nabi Nuh. Lepas daripada Nabi Nuh, anak Nabi Nuh tu Ham, Sam tu dengan apa tu Yafis, lepas tu mereka pun berarak lah, satu kelompok tu pergi tinggal di kawasan tu, di kawasan negeri Oman Saudi, sempadan situ. Mereka pun buatlah bangunan besar-besar. Bangunan dia tu katakan besar-besar, pokok-pokok kurma tu dia main tarik dengan tangan dia, pokok kurma. Dia kata badan dia besar, dia ceritalah kan. Jadi dia ni hebat, dia bina bangunan tu atas bukit yang tinggi-tinggi tu. Dalam Quran sebut, cerita banyak sini, cerita Quran. Tapi kenapa dia bina? Allah Ta'ala sebut kan, sebab dia bina semua tu adalah kerana nak tunjukkan kesombongan, nak sombong. Jadi perasaan tu tak betul. Jadi sebab tu Nabi SAW, Nabi kita, bila dia datang, dia nak pancung, orang panggil pancung, potong kepala, potong apa benda-benda ni, perasaan yang tak betul kan, hati yang tak betul. Kenapa awak buat benda ni? Jadi sebab tu Nabi SAW mula-mula dia tak ceritakan macam ni nak buat bangunan, tak. Quran datang bukan nak cerita pasal nak buat bangunan. Quran cerita nak pasal ini sepatutnya macam ni. Inilah nama dia Kutubun Qayyimah nama dia. Iaitu Nabi membacakan perkara-perkara, undang-undang, peraturan yang meluruskan yang bengkok, dan benda-benda yang dibawa oleh Quran ni adalah benda-benda yang lurus, yang bukan bengkok. Kita kalau tak habis surah ni hari ni, kita sambung minggu depan lah insya-Allah. Tak apa tau, insya-Allah. Itu nombor 3, ayat nombor 3. Ayat nombor 4 Allah pun sebut wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Sekali lagi Allah Ta'ala sebut pasal bayyinah. Jadi bayyinah ni ada 2 kali lah sini dia sebut qayyimah bayyinah. Lepas tu ada pula qayyimah, sekarang ni bayyinah pula. Allah Ta'ala ulang sekali lagi, tidak berpecahlah wa ma tafarraqa allazina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab itu, illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, melainkan
setelah daripada datangnya kepada mereka bayyinah. Yang tadi ada beza sikit ni. Ayat nombor 1 dia beza sikit dengan ayat nombor 2 ni. Dengan ayat nombor 4 ni kan. Ayat nombor 1 dia sebut musyrikin. Ayat nombor 4 ni tak ada perkataan musyrikin, tak ada lah, hilang dah. Jadi ulama-ulama sebutlah juga kenapa ni. Dia cerita macam ni. Yang tadi tu ayat nombor 1 tu nak cerita manusia ni terbagi kepada dua. Satu jadi kafir, satu kelompok ialah mereka ni dalam keadaan gelap, lepas tu datang bayyinah, kemudian mereka pun dipandu kepada yang betul. Manusia ni ada dua jenis, ada musyrik, ada ahli kitab. Sekarang ni ayat yang keempat ini nak jelaskan benda yang khusus untuk ahli kitab pula. Nak cerita pasal ahli kitab. Ahli kitab ni besar kalau ikutnya. Atas dunia sekarang ni ahli kitab ni, maknanya orang Kristian, orang Yahudi tu kira ahli kitab tu. Orang Yahudi sikit je, tapi perangai dia hebat daripada orang satu kelompok lagi. Yang Nasara ni. Jadi Nasara dan juga Yahudi ni Allah Ta'ala berkata sini ma tafarraqa, mereka ni tidak berpecah. Kenapa mereka ni berpecah? Mereka ni telah berpecah menjadi dua. Ahli kitab ni. Ahli kitab ni mereka ni dalam kitab mereka tu ada sebut Nabi Muhammad. Dan mereka pun kalau diikutnya dalam sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebutkan mereka masa di Madinah. Mereka ni kalau di tanah Arab dulu zaman Nabi, kelompok yang besarnya berada di Yasrib, Madinah Al-Munawwarah. Ada 3 kelompok. Qainuqa, ada Bani An-Nadir, ada Bani Quraizah. Itu Yahudi, tapi bercakap Arab. Dia ni Yahudi tapi ni. Yahudi datang dari mana? Datang dari atas, datang daripada Palestin. Dia turun situ, dia jadi orang macam orang Arab. Dia bercakap bahasa Arab. Tapi kitab dia masih lagi dalam bahasa Hebrew pada masa itu. Jadi dia ni masih lagi belajar bahasa Hebrew, pandai bahasa Hebrew. Orang Yahudi yang ada di Madinah ni. Itu special orang Yahudi ni. Orang Yahudi ni sampai sekarang ni kalau yang duduk di negeri dia kan, ini bukan negeri dia orang ambil negeri orang tu. Tu kan negeri tu. Dia tu di sekolah dia, budak-budak dia tu bukan orang Hebrew. Budak-budak dia tu daripada Amerika, daripada Rusia, daripada macam-macam Poland. Dia tu macam-macam negeri, maknanya bahasa tu macam-macam asal dia. Tapi mereka pandai satu benda, iaitu bahasa Hebrew. Tu hebat dia. Di sekolah dia ajar bahasa Hebrew. Di jalan-jalan dia tu, dia tulis semua bahasa Hebrew. Nama jalan, nama kedai, semua tulis bahasa Hebrew. Dan budak-budak dia masuk pergi situ negeri tu jadi pandai bahasa Hebrew. Bahasa Hebrew ni bahasa kitab dia. Tu yang lain sikit daripada kita kan. Kita ni tak pandai bahasa Arab Jadi nak pandai Quran kenalah juga, mestilah juga baca terjemahan tak InsyaAllah lah, perlahan-lahan. Tapi at least lah paling kurang kita ni masih ada lagi alif bata tu masih ada, masih kenal lah tu. Walaupun tak pandai bahasa Arab, tapi tu alhamdulillah masih ada lah saki-baki tu. Ada orang Kristian contohnya. Orang Kristian. Kitab dia bukan dalam bahasa Inggeris. Kitab asal Injil dia tu. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Suryani, dalam bahasa dia. Bahasa Suryani. Jadi maknanya kitab dia lain. Sebab itulah dia sekarang diubah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini orang-orang Yahudi dan juga Kristian ni disebut sini ma tafarraqa, mereka ni tak berpecah. Jadi mereka masa di Madinah dulu tu bila mereka ni bergaduh dengan orang Arab, mereka ni Yahudi, mereka bergaduh dengan orang Arab, mereka akan beritahu nanti akan datang seorang nabi yang akan bersama-sama kami akan ikut dia, kami akan bunuh kamu semua, dia kata. Siapa tu? Orang Yahudi di Madinah berkata kepada orang Arab di Madinah. Tiba-tiba muncul Nabi Muhammad di Mekah. Orang-orang Arab ni di Madinah ni segera mereka pun mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah mereka mudah sangat masuk Islam berbanding dengan orang Arab Mekah. Bila orang Arab ni masuk Islam ikut Nabi Muhammad, orang Yahudi yang tadi ni yang sebelum daripada ni kata kami akan ni nabi, dia macam celaka dia kata. Itu Allah Taala sebut dalam Al-Quran hasadam min indi anfusihim. Mereka ni dengki. Mereka dengki kepada orang Arab ni. Mereka dengki lama dah. Dengki zaman Nabi Nuh, Nabi Ishaq gitu. Mereka dengki kepada Nabi Ismail. Bukan Nabi Ishaq tu dengki, tapi keturunan tu dengki kepada apa? Kan orang Arab jadi pecah dua, anak Nabi Ibrahim semua. Tapi mereka benci kepada orang Arab ni. Jadi itulah. Jadi sini mereka akhirnya berpecah kepada dua kelompok. Satu kelompok daripada orang-orang Yahudi dan juga orang Kristian ni telah masuk Islam. Seperti Abdullah bin Salam, seperti orang-orang daripada Najran. Najran ni juga adalah satu kelompok orang-orang Kristian di Arab Saudi dulu.
Mereka ni tinggal di satu tempat nama Najran. Najran ni jauh sikit lah menuju ke selatan. Jadi tu ayat yang keempat. Ayat keempat. Jadi oleh kerana apa ni, insya-Allah ayat ni panjang lagi. Kita ada 8 ayat surah ni. Jadi insya-Allah kita akan sambung nanti insya-Allah penceritaan kita tentang surah ni, tadabbur kita surah ni insya-Allah di minggu hadapan kalau tidak ada aral insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Moga-moga Allah Taala berilah sedikit insya-Allah panduan melalui tadabbur kita melalui al-Quran ini, kerana Allah Taala tak berikan kepada kita Quran ini melainkan untuk kita supaya kita baca dan kita sama-sama faham dan menjadi panduan kepada kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.